Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kat video kali ini saya akan ceritakan kepada anda semua bagaimana kita nak buat pembelian sebagai seorang customer. Okey. So, kat sini contoh, kalau contoh anda sebagai customer, okey, anda memilih nak laptop jenis RM87 sebulan lah. Dan ini anda kena refer kepada ejen anda untuk bagikan link special untuk direct ke sinilah. So, bila dah pergi ke link sini, so dia akan punya paparan keluar macam ni lah. Okey, dia akan keluar add to cart saja. Kalau untuk agent, dia akan keluar copy to product link. Okey, so untuk end user hanya nampak add to cart saja. So dekat sini anda boleh pilih nak buat kontrak 12 bulan ataupun 24 bulan, ataupun nak buat sewa beli ataupun sewa sahaja, gengs. Okey, so kat sini tanpa buang masa, saya pasti ejen anda sudah ceritakan tentang pembayaran seperti Atome dan juga collect payment lah. Collect payment tu adalah bayaran 6 bulan upfront sedebuk. Atome adalah bayar 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan and then sebulan, 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 sebulan. Okey. Anda boleh rujuk pada ejen anda semulalah untuk fahamkan lagi tentang sistem pembayaran dia. Jadi kat sini saya akan ceritakan tentang teknikalnya sahaja, di mana kalau kita buat pembayaran sebagai seorang customer, kita tekan add to cart. Okey, so kita view my card dan kita akan nampak dekat sini kita dah ada satu masuk dalam barcode trolley kita. Okey, bila keluar macam ni, anda akan nampak kat sini kontrak dia 24 bulan, rent to own. Tak ada, iaitu kita buat sewa sahaja. Sekarang ni kita akan buat charge akan dibayar 3 bulan advance rental yang first dan juga yang hujung lah. Okey. Dan next billing adalah bulan yang keempat. Contoh kalau anda bayar one shot 6 bulan terus. So, bulan kedua, bulan ketiga anda tak perlu bayar apa-apa. Bulan keempat baru sambung bayar. Macam biasa 87, 87, 87. Berbeza dengan Atomic. Atomic anda perlu bayar 87 darab 2 iaitu dalam 100 lebih tu. Okay, bayar 174, 174, 174 and then barulah bayar macam biasa. Okay. Ini saya harap ejen anda sudah explain dengan details lah. Okay. So kat sini saya akan tunjukkan teknikalnya sahaja. Sekali lagi. So kalau anda lihat kat sini adalah 522. 522 ini bukanlah harga untuk satu laptop yang kontrak 24 bulan ini. Tapi 522 kat sini adalah menunjukkan bayaran untuk upfront payment 6 bulan sahaja. Ia bukannya total untuk 24 bulan. Tapi ini hanya gambaran untuk upfront payment sahaja. Okey, so kalau kita lihat sini, kalau contoh kita ambil 5 unit sebagai contoh, kita update dekat sini dan kita akan nampak kat sini daripada 522 dia akan jadi 2600. Okey, sekali lagi 2600 ni bukannya harga untuk 5 laptop untuk yang kontrak 24 bulan lah. Tapi 260 ni adalah harga 5 laptop untuk upfront payment. Okey, faham ya, dalam mindset kita upfront payment bukannya total harga satu laptop. Okey, so kita back pada satu unit balik. So dah jadi satu unit balik, 522 lah. Jadi ini adalah upfront payment. Okey, jangan salah faham kat sini. Okey, kemudian next, yang ni saya tak tengok sangat lah. Kalau ada discount code korang boleh letak. Yang ni saya tak letak sangat. So saya terus check out. Check out dan kita akan nampak benda ni lah. Dia ada 6 step saja. Okey, kita buat check out option. Kalau anda customer baru, anda just tekan continue. Kalau anda sudah membeli, so anda just letak je masuk details anda yang membeli tu lah. Okey, so bila yang baru ni kita tekan continue dan dia akan terus bawa kepada account and billing details untuk step yang kedua. Okey, dan anda lihat sini ada banyak benda yang korang kena isi. Tandakan yang warna merah sahaja. Kalau anda nak isi dekat bank name ataupun bank holder name account bank semua ni, ini sebenarnya hanya untuk ejen sahaja. Kalau contoh anda berminat untuk jadi ejen, just tambahkan details account bank supaya senang nanti bila anda buat sale, pihak company boleh hantar komisen melalui bank kat sinilah yang tertera dekat sini. So kalau anda macam malas buat ejen, nak cari orang semua macam malas, okey, just isi macam biasa saja untuk maklumat details anda sebagai customer untuk kita buat shipping out nanti. Okey, so kat sini kita just buat dummy. Okey, contoh saya buat sini Faiz, sini saya buat nama dummy saja kat sini. Okey, saya buat nama dummy kat sini. Alright. So, okey, ni contoh. Ni contoh anda punya ni lah, anda punya details lah. Okey, anda punya details. Okey, contoh macam ni. Okey, anda punya details semua ni. Ni kalau korang kata macam malas lah jadi ejen semua tu. Okey, lantak, biarkan. So, letaklah password anda 123456. 123456.
So address dia buatlah address mana-mana. Okey, city pun buatlah mana-mana. Okey, country religion contohnya dekat Selangor. Okey, dekat Selangor. Okey, dah settle semua ni, dah settle semua detail-detail semua ni, dah confirm sebab kita nak shipping out nanti. Kita tekan agreement and then tekan button continue. Okey, email address is already registered. Okey, sebab saya buat dummy tadi, so saya kena buat dummy yang kedua iaitu saya kena tukar sini pada Faiz 1. Okey, Faiz 1. So dummy dia saya tekan continue. Okey, dah continue. So dia akan terus pergi ke, okey saya tekan continue Okey, dia akan terus pergi dekat apa benda ni. Okey, biarkan. So dia akan pergi pada delivery details. Okey, delivery details, letaklah nama alamat korang lah. Yang ini yang kita isi tadi lah, Faiz Nawawi semua-semua ni kan. Kalau ada nama lain, letak ayat lain lah. Okey, so kita just continue. Kita akan pergi pada delivery method. Okey, ini of course lah free shipping. Tapi kalau anda pilih untuk Sabah Sarawak sebagai contoh, saya cuba tengok tak boleh nak start balik. Okey. Check out. Okey, kalau Sabah Sarawak sini dia tambah RM50 lah. Okey, buat masa sekarang ni. So letaklah komen apa-apa. Contohnya hati-hati ke. Okey, hati-hati settle. Tekan continue. Damn, dia akan keluar dekat sini payment method, iaitu ada dua cara pembelian, iaitu collect dan juga automate. So of course ejen anda sudah ceritakan kepada anda secara details apakah perbezaan collect dan juga apakah bezanya dengan automate. Kalau untuk collect ni kita akan bayar 6 bulan one shot, dan bulan keempat baru kita akan bayar untuk yang kita punya installment tu lah. Maksudnya bulan kedua, bulan ketiga tu tak perlu bayar. Bulan pertama tu one shot 6 bulan. So bulan keempat start buat pembayaran macam biasa. Okey, kalau macam automate ni kita akan bayar 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Lepas tu baru bayar sebulan macam biasalah. Okey. So, dekat sini apa yang saya akan ceritakan kepada anda semua, saya recommendkan kepada anda semua untuk anda try untuk automate dahulu. Okey, try untuk automate dahulu. Kalau tak dapat automate, barulah kita akan pergi bahagian collect. Sini ejen anda akan ceritakan kepada anda secara details lah. So, sebab kita tak nak bebankan kita punya pelanggan kita untuk bayar 6 bulan one shot. Okay. So, better kita bayar 2 bulan dulu. So, kita boleh menjimatkan dan menguruskan keuangan kita dengan baik. Kalau kita bayar 6 bulan one shot, dibuatnya pada bulan kedua tu perlukan income ataupun perlukan keuangan. So, kita dah tak ada duit sebab kita dah bayar one shot. So kita uruskan keuangan kita dengan baik dekat Automate. So Automate ni dia akan buat background check kita lah. Okay, dia akan buat background check kita. Dia akan check sebenarnya kita ni ada CTOS ke, Secret ke, blacklist atau whatever lah. Tapi biasa pengalaman saya, Automate ni dia akan buat random check lah. Okay, sebab ada kawan saya yang blacklist boleh mohon, yang tak blacklist tak boleh mohon. Itu yang pelik. Tapi apa yang saya boleh katakan, kita buat random check dekat sini lah. So nak tahu lepas ataupun tak lepas, kita boleh tahu dalam masa 15 saat. Maksudnya bila kita nak bayar nanti, kalau dia tak tendang, maksudnya lepas lah. Kalau tendang, dia kata sorry, you ada masalah-masalah ni, maksudnya nak tak nak kenalah guna collect. Collect ni, kita akan customer kena bayar RM1 dahulu sebagai verification code. Contoh kalau saya tekan bahagian collect ni, bila saya tekan check out, okay, dia akan minta RM1 verification needed. Dia akan minta lo, okay, ini kita masukkanlah kita punya personal. Kalau kita ambil company, corporate lah. So personal yang letak bank kita lah, contoh M-Bank. Okay, so kita tekan confirm order dan dia akan tolak dulu RM1 kita ni daripada account bank kita lah. Dia akan pergilah FPX semua tu, dia akan tolak RM1 lah. So bila dah confirm semua tu, lepas 2-3 hari barulah dia akan tolak duit kita yang one shot 6 bulan tu. So itu kalau kita malas nak pening untuk bulan kedua ataupun bulan yang ketiga. Okay, so ini untuk collect. Okay, so kita nak fokus pada Automate. Kita patah balik dekat mana? Okay, kita pergi patah balik dekat sini. Saya tekan Automate. So Automate ni kita boleh guna banyak lah, Visa, card semua dan sebagainya lah. Alright, so kita tekan continue. So bila tekan continue, kita akan keluar kat sini confirm order. Okay, kita akan nampak sini kita perlu bayar one shot 522. Ini bukan kita kena bayar 522 tau. Yang ni maksudnya dia just tunjuk atas invoice je, atas kertas je. Tapi masa kita nak bayar nanti, bila kita tekan continue, dia akan jadi macam ni.
Okey. Dia akan jadi macam ni, di mana dia dah siapkan jadual untuk anda. Anda bayar je ikut 174, lepas tu 21 Mei bayar lagi 174, 30 Jun bayar lagi 174. Total dah 522. Okey, 522 kat sini. So anda boleh bayar macam biasalah. So dekat sini ada dua jenis dua cara anda boleh bayar menggunakan Atomic app ataupun anda boleh bayar menggunakan browser. Browser ni dia akan pergi pada FPX lah. Okay. So kalau pay using Atomic app ni kita akan dapat deduct ataupun jimat RM15. Tapi macam saya hari tu saya try buat dekat Atomic app, dia tak dapat. So tak dapat, saya pun macam stres. Saya ingatkan bila tak dapat ni saya gagal dalam background check ni. Adakah saya kena bayar 6 bulan terus? Rupanya Atomic app ni ada problem sikit waktu tu. So jadi saya buat balik semula, saya isi balik details yang panjang gila semua tu, and then bila sampai kat paparan sini, saya akan tekan pay in browser. Lepas saya buat pay in browser, normally memang sangat senang lah untuk lepas lah. So bila lepas tu automatic lah kita dah berjaya. Okay, tak perlulah kita bayar 6 bulan one shot situ. So tekan dekat bahagian pay in browser, masukkan nombor telefon anda, masukkan OTP, tekan next, masuk FPX, masukkan account bank, settle semua. Okay, so clear tak clear sini? So sini lah kita akan clear lah. Alright. So ini adalah cara Atomic. Alright. So nanti kalau korang tak berjaya, korang jangan, orang kata apa, jangan terus kata aku kena bayar 6 bulan terus one shot. Kita boleh try sebab kat Atomic kalau anda perasan dia ada dua, pay in Atomic app ataupun pay in browser. So untuk elakkan masalah, terus pergi tekan kat pay in browser. Okay, tekan pay in browser. Tak dapatlah jimat RM15 tu kan, tapi still boleh lepas lah. Okay, boleh lepas. Dan alhamdulillah, dan terus dia akan jadi macam ni. Nanti bila sukses tu dia akan keluar email macam ni. Okay, dia akan keluar email macam ni. Alright, macam ni. Di mana saya dah, hooray, you just made your first order with Atomic. So kat sini saya macam second payment saya adalah esok 22 bulan 4. Sebab hari ni adalah 21 bulan 4. Alright. So esok saya kena bayar 392 ni. Kalau saya tak bayar, saya kena belasah dengan Atomic. Macam tu. So itu saja dia punya penerangan tentang pembelian dekat Smart Rental lah. Okay, insyaAllah pada masa akan datang nanti, mereka akan letakkan GrabPay sebagai third option pula. Okay, so kita ada 3, Collect, Atomic dan juga GrabPay. So insyaAllah saya harap video ini membantu anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.